Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid cikgu tahun 6 Ikram. Jadi cikgu harap semua sekali berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Baik, pada pagi ini kita teruskan lagi pembelajaran kita dalam subjek sains. Awak semua boleh rujuk buku teks muka surat 133. Okey. Hari ini kita cuba masuk tajuk yang baharu, iaitu pengawetan makanan. Awak semua tahu kan, awak semua dalam kehidupan manusia ni memang kita sentiasa makan. Makan apa? Makan makanan lah kan. Jadi sebenarnya tahu tak awak semua bahawa dalam kehidupan kita ini, makanan-makanan yang kita makan tu sebenarnya ada makanan-makanan yang asli, ada yang masih asli, masih fresh. Tapi tahukah kita semua bahawa ada makanan-makanan yang telah diawet? Apa itu pengawetan makanan? Kita akan belajar pada hari ini. Okey, pastikan semua ada buku teks, rujuk, kemudian tonton video sampai habis. Okey, baik. Pengawetan bahan makanan. Yang kita akan belajar pada hari ini adalah tentang maksud pengawetan, kaedah pengawetan makanan, tindakan bakteria dan kulat, dan teknologi dan kepentingan pengawetan makanan. Tindakan bakteria dan kulat pada makanan. Makanan menjadi rosak apabila dicemari oleh bakteria dan kulat di udara. Bakteria dan kulat adalah hidupan seni yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Bakteria dan kulat tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi sebenarnya makanan kita rosak sebenarnya sebab apa? Kita dah belajar sebelum ni, iaitu kerana tindakan mikroorganisma. Okey, kerana tindakan mikroorganisma. Okey, awak semua kena ingat sebab apa mikroorganisma boleh hidup. Okey, awak ingat tak? Atas faktor-faktor yang tertentu. Okey. Yang boleh awak ingat adalah suam. S kerana suhu yang sesuai. U kerana ada udara. A kerana ada air. M kerana mikroorganisma. Okey. Ataupun makanan itu sendiri. Okey. Tanda-tanda kerosakan pada makanan. Awak boleh rujuk buku teks juga. Contoh diberi di sini ialah telur. Tanda kerosakan. Okey. Berbau busuk. Telur tu dah bau busuk. Kemudian contoh lagi adalah minuman tin ataupun kotak. Tanda kerosakan dia tin kemih atau kembung, rasa masam dan berbau busuk. Contoh makanan sayur-sayuran adalah sayur tu dah macam layu, siang sangat-sangat dan juga berbau. Minta maaf, cikgu ada sedikit kesalahan di situ. Okey, baik. Pertumbuhan bakteria dan kulat memerlukan keadaan seperti yang berikut. Yang ni yang cikgu cakap tadi. Air, suam. Awak boleh ingat suam, suhu yang sesuai, air, udara, air dan makanan. Okey, kerana ada 4 faktor inilah yang membolehkan bakteria dan kulat bertumbuh. Makanan akan rosak dengan lebih cepat jika persekitaran yang lembap, suhu yang sederhana panas, tempat gelap dan aliran udara yang baik. Maksud pengawetan makanan apa dia? Suatu proses untuk menjamin sesuatu makanan supaya tidak mudah reput dan boleh disimpan dengan lebih lama. Kenapa kita mengawet makanan? Sebab kita hendak menjamin makanan itu supaya dia boleh tahan lebih lama. Yang kedua, pengawetan makanan dapat menambah zat makanan yang tertentu di dalam sesuatu makanan yang diawet. Boleh menambah zat makanan. Makanan yang diawet akan lebih mudah disimpan dan mudah dibawa ke mana-mana. Kaedah pengawetan makanan dilakukan supaya pertumbuhan mikroorganisma seperti kulat dan bakteria pada makanan dapat dihalang. Okey, itu sebablah kita buat pengawetan makanan untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma.
seperti kulat dan bakteria. Makanan yang telah menjalani proses pengawetan yang betul akan tahan lebih lama. Tujuan pewarna dan perisa ditambah dalam proses pengawetan adalah supaya makanan lebih menarik serta kelazatannya dapat ditingkatkan. Baik, kita pergi kepada pengawetan makanan yang pertama, iaitu pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Okey, macam mak awak mendidihkan lauk dan sebagainya, itu akan membunuh mikroorganisma sebenarnya. Seterusnya, pengeringan. Apa maksud pengeringan? Awak pernah tengok ikan kering kan? Dijemur di tengah panas. Kenapa pengeringan? Kandungan air di dalam makanan disingkirkan. Sebab apa? Sebab kita nak mengelakkan mikroorganisma. Sebab mikroorganisma kena ada air untuk bertumbuh. Jadi kita nak hilangkan air. Jadi itulah proses pengeringan. Salah satu proses pengawetan makanan. Makanan dikeringkan di bawah pancaran cahaya matahari yang terik, asap penyalaan dan ketuhar elektrik. Semasa proses pengeringan, zat-zat makanan akan termusnah dan mengurangkan kualiti makanan. Bakteria dan kulat tidak dapat hidup pada makanan yang kering kerana ketiadaan air. Garam dan gula kadang-kadang ditambahkan untuk mempercepatkan proses pengeringan. Seterusnya adalah penyejuk bekuan dan pendinginan. Menyimpan bahan-bahan mentah, sayuran, daging, ikan dan buah-buahan. Awak tengok dalam peti ais rumah awak, ada benda-benda ni kan mak awak simpan. Di pasaraya, bahan-bahan mentah ini disimpan pada pembeku pada suhu negatif 15 darjah Celsius. Di rumah, bahan-bahan mentah ini disimpan dalam peti sejuk. Kenapa ia penting? Menghentikan terus pembiakan mikroorganisma. Sebab apa? Bila tempat yang sejuk, suhu yang sejuk, mikroorganisma akan tidak dapat untuk membiak. Rasa, tekstur dan zat pembiakan dikekalkan. Okey, seterusnya rasa, tekstur dan zat dikekalkan. Proses ini menjadikan mikroorganisma tidak aktif pada suhu beku. Seterusnya, pengetinan dan pembotolan. Makanan dimasak pada suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma. Serta-merta disimpan dalam botol atau tin kedap udara. Rasa berubah, nutrien hilang. Dia boleh jadi begitu juga ya. Tapi cara macam ni makanan akan tahan lebih lama. Contoh apa yang kita tinkan? Buah-buahan, daging, ikan, sayur-sayuran. Contohnya apa? Sardin, ikan sardin kan. Contoh lagi macam awak punya kicap. Contoh kita orang Kelantan makan budu. Itu botol. Seterusnya pembungkusan tanpa udara. Maksudnya pembungkusan vacuum. Dalam buku teks ada. Okey, kaedah ini juga dikenal sebagai kaedah pembungkusan vacuum. Bagaimana ia terjadi? Keluarkan udara dari bekas kedap udara. Awak pernah tengok sausage tak? Sausage kalau awak tengok dia punya plastik dia betul-betul rapat, tak ada udara langsung dalam tu. Ia juga menghalang pembiakan mikroorganisma. Bakteria dan kulat tidak boleh membiak dalam keadaan vacuum kerana tiada udara dan air. Seterusnya adalah pelilinan. Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Nanti kalau awak tengok buah tu cantik semacam je kan, licin aja, cuba awak tengok betul-betul. Mungkin dia menggunakan kaedah pelilinan. Maksudnya lilin tu disalutkan ataupun disalutkan kepada buah-buahan ataupun sayuran tersebut. Seterusnya adalah penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, macam kita orang Negeri Sembilan, kita terkenal dengan daging salai, ikan salai, ayam salai dan sebagainya kan. Penjerokan dan pengasinan. Apa maksud penjerokan? Merendam makanan dalam bahan yang menghalang pembiakan mikroorganisma. Okey, larutan perendam dia apa? Antaranya ialah larutan garam, larutan gula dan cuka.
Contoh adalah jeruk mangga. Kita semua suka jeruk mangga kan? Seterusnya adalah pengasinan. Apa itu pengasinan? Menambah garam yang banyak ke atas makanan. Mengeringkan makanan dengan menyerap air dari makanan dan menghalang pembiakan mikroorganisma. Okey, dengan cara pengasinan ini. Contohnya adalah telur masin, ikan masin, buah, contohnya biji buah gajus dan sayur. Contoh macam lobak putih. Seterusnya pempasturan. Apa pempasturan? Makanan dipanaskan pada suhu tinggi selama beberapa saat. Dipanaskan, kemudian terus disejukkan dan dibungkus dengan serta-merta. Dipanaskan, kemudian terus disejukkan dan dibungkus dengan serta-merta. Rasa dia dapat dikekalkan. Contoh dia adalah jus buah, susu segar dan yogurt. Susu, yogurt, jus, semuanya guna pempasturan. Awak tengok bungkusan tu awak tahu sebab awak selalu tengok dekat pasar raya kan. Teknologi dan kepentingan makanan, sedikit kita masuk. Okey, apa yang maksud dia? Teknologi makanan secara ringkas dimaksudkan dengan hubung kait antara sains dengan kejuruteraan dalam bidang makanan. Okey, teknologi ini merangkumi penghasilan, pemprosesan, pembungkusan, pengagihan, penyediaan, penggunaan makanan, perlabelan kandungan zat makanan. Apa dia kepentingan pengawetan makanan? Antaranya yang pertama, makanan tahan lebih lama. Yang kedua, menyediakan sumber makanan yang berterusan. Yang ketiga, memakan makanan dari tempat lain. Maksudnya daripada jauh kita boleh makan. Memudahkan pengantaran makanan, mengurangkan pembaziran dan mudah untuk penyimpanan dalam bentuk bekas kecil.